Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam hormat Anda sekalian para hadirin yang saya kasihi. Semoga Anda sentiasa ceria, sehat sentiasa ya. Jadi Waalaikumsalam kepada Anda semua. Mari kita lihat siapa yang sudah masuk dalam Facebook Live ni supaya kita dapat ucapkan salam pada anda. Jadi Faizal Iqbal, International Diamond dari Singapura. Waalaikumsalam. Ya, kita ada Platinum International Diamond, wanita pertama di Asia, Puan Sheridin. Dia mau curi ilmu saya malam ni. Mari kita tengok Puan Sheridin. Kita dengar apa dia mau komen. Dari Subang Jaya Selangor, kita ada Pak David Suryana dari Jakarta. Salam Pak David. Pak Ezmi Alias dari Batu Pahat. Ari Kim Petasing dari Kelantan. Cik Alim daripada Melaka, Cik Akram dari Gold International Diamond, ya, daripada Johor, Pak Ocem Helmi Abu Bakar dari Singapura yang ya sangat-sangat kagum dengan bisnes yang sangat simple ini. Kita ada Puan Azlina Azlan daripada Melaka. Waalaikumsalam semua dan ramai lagi. Baik. Seperti biasa, selamat datang sekali lagi. Selamat bertemu dengan Superman Clark Kent berjanggut putih ini. Seperti biasa, sebelum kita mulakan, kita ngopi dengan Big Boss. Sedap kopi ini. Pasal dia free kan? Polite baik kasih bayar setiap bulan. Baik, daripada Melima, Puan Anis. Daripada Padang, Puan Rinda, Padang Sumatera ya, Puan Rinda Padia, Priyanti Johan daripada Jogja. Selamat malam ya, Albion Sihumbing, Puan Hayati Hasan dari Pekan, Kuantan Pahang, Ahmad Suhaimi daripada Shah Alam, Bu Yulminarti, seorang International Diamond daripada Pekanbaru. Waalaikumsalam Bu Yul, apa kabar? Pak LK, Nur Azian Yusuf ya, kita ada Albuin Sihumbing dari Pekanbaru, ya, ada ramai lagi. International Diamond, Puan Sukria Wahab daripada Besut Terengganu. Ari-ari makang ikang. Baik, baik. Baik, topik hari ini. Kenapa berada dalam network marketing? Bagi saya sendirilah. Bagi saya, dalam banyak-banyak training lah tentang bisnes, tentang network marketing ya, tentang konsep kehidupan, tentang matlamat hidup manusia ni, selain daripada ilmu akhirat, ini adalah yang terpenting. Bermakna kalau anda berada dalam network marketing ini dan anda tidak ikut training seperti ini, anda tidak memahami sebenarnya apa itu network marketing, nescaya anda akan sesat jalan. Ya, anda akan berada dalam ilmu sesat. Walaupun dah jumpa jalan tapi anda tersesat. Namun bagi anda yang ikut training ini pun, belum tentu anda berjaya. Kerana kejayaan itu tetap anda memerlukan aplikasi ilmu yang dapat ni untuk pakai. Bukan untuk dengar, untuk tahu tapi tak pakai. Tak jalan juga. Jadi perlu digunakan ilmu ni. Kenapa pilih network marketing? Kenapa network marketing ni telah mencipta paling ramai jutawan di dunia? Kenapa diakui oleh pakar-pakar keuangan dunia seperti Warren Buffett, Sir Richard Branson, Bob Proctor, Jim Rohn sebagai konsep bisnes yang terbaik dalam sejarah dunia. Jadi kalau dia orang-orang yang terkaya dah cakap ini yang terbaik, takkanlah kita nak dengar cakap kakak ipar kita atau kakak kita punya laki atau kakak kau punya laki atau orang-orang yang tak faham Jadi kalau kita salah dengar nasihat, satu, banyak orang gagal dia kerana dengar salah pendapat. Jadi kalau nak berjaya, dengar pendapat orang yang lebih berjaya dari kita. Okey, kita mulakan dengan slide pertama. Nak picit apa ni? Saya picit ni takut meletup lah. Apa? Kan? Tahulah gadget-gadget ni semua kan? Kerana saya capai platinum ni tak pakai gadget-gadget ni semua. Tak ada Facebook, tak ada internet. Hanya jumpa bercakap, kedai kopi cakap, warung cakap, jemputan kahwin cakap. Cakap benda yang ada faedah. Jadi ini latar belakang saya sendiri bila saya capai platinum tahun 2010, waktu gawat ekonomi. Inilah bisnes yang terbukti anti-recession. Semakin gawat kita semakin meletup.
Semakin dunia gawat, bimbang, buang kerja, kita punya bisnes semakin melonjak. Jadi anda beruntung kerana sekarang ni adalah musim gawat, antara gawat yang bakal terjadi terbesar dalam sejarah dunia. Dijangkakan berjuta-juta manusia akan kehilangan pekerjaan dalam masa 1-2 tahun ni. Jadi kalau mereka tidak mau buka minda, tidak mau ambil tahu network marketing, mereka akan jadi manusia yang meminta-minta, yang resah, yang sedih, yang hampa. Ya, jadi anda bertanggungjawab untuk menyelamatkan mereka. Jadi saya telah menjelajah ke banyak negara di dunia, diundang untuk berkongsi sama kejayaan-kejayaan yang telah saya nikmati. Walaupun saya bukan orang pandai, orang sekolah pun tak habis. Jadi tapi kerana saya jumpa network marketing ni konsep yang sangat simple, yang membolehkan orang bodoh, orang goblok juga boleh berjaya asalkan mereka tidak buruk sangka. Jadi masalah buruk sangka dan ego ni yang bikin banyak manusia terlepas rezeki. Bukan rezeki tak nak datang, tapi kerana dia punya ego, dia punya buruk sangka, jadi dia sangka dia dah tahu. Akhirnya dia terlepas benda yang terbaik dalam dunia. Baik. Mengapa pilih network marketing? Cara-cara nak dapat duit ni macam-macam. Tak perlu buat network marketing pun. Kalau anda bekerja, dapat duit tak cukup bulan? Dapat duit. Jadilah guru, jadi pegawai ke, jadi pekerja ke, nak buka kedai, boleh buka warung, restoran. Anda ada duit, invest lah kat Bitcoin ke, Forex ke, skim-skim money game ke, skim cepat papa ke, masuk investment burung unta ke, garu ke. Ya, kita dengar banyak semua dah melungkup kan. Pasal orang tak faham investment. Boleh berniaga online, buat Pingo ke, Shopee, Lazada, jual kain, jual tudung, jual apa kat online pun boleh. Boleh buat direct selling, masuk kuku ke, Kowe ke, apa, smart, apa, magic ke, magic apa ke tu. Jual water filter tu, pun boleh je dapat duit juga, jual tilam magnet, buka kilang yang banyak orang tak mampu, nak beli franchise lagi orang tak ada duit, pun jadi duit. Menjadi pelakon, pelawak, penyanyi pun boleh jadi duit. Masuk skim-skim penipuan piramid pun jadi duit. Nak jadi perompak pun, tipu, peras ugut, tikam nombor pun ada can kena makan, bukan kena duit, kena makan selalu. Jadi ada banyak cara ni, tapi kenapa pilih network marketing? Seperti kalau saya, walaupun dah berjaya kat sini capai platinum, saya tak invest duit saya kat Bitcoin ke, Forex ke, investment emas yang bukan-bukan ke. Kerana saya faham investment yang benar dan pembohongan. Ya. Jadi saya fokus hanya pada network marketing dan walaupun ada duit, tak buka restoran, tak buka warung, tak buka apa pun. Fokus kerana saya lihat sejarah orang-orang yang jadi jutawan ni, mereka fokus pada yang satu. Mereka pilih satu yang terbaik dan mereka fokus satu. Jadi dia tidak membingungkan orang-orang yang anda pimpin. Kerana anda sendiri fokus ke satu. Ya. Baik. Pertama, anda kena faham. Network marketing ni sebuah perniagaan. Bermakna dalam perniagaan ni ada benda yang dipasarkan. Iaitu antara pasarkan servis ataupun produk. Jadi sistem pemasaran tu saja yang membezakan apa itu network marketing dan apa itu bisnes-bisnes biasa. Jadi anda kena faham ni dulu. Jadi network marketing ni sistem pemasaran. Jadi syarikat ni boleh pasarkan cara konvensional. Maknanya barang tu daripada kilang, lepas tu cara yang biasa tu ada ejen kat negara tu. Misalnya ejen tu ambil daripada kilang. Lepas tu ejen tu ekspor kepada pemborong ke luar negara, wholesaler pemborong. Pemborong tu pula jual lagi. Jual pada retailer dah jadi $60. Daripada $10 harga kilang naik 20, naik 40, naik retailer. Jadi dengan duit-duit iklan semua ya, dengan kos-kos warehouse, dengan kos lori, pekerja, aircon, api, awi, sewa tempat, sewa kedai, barang tu dah sampai ke anda $100. Jadi anda nak pakai barang tu, anda beli sajalah. Mana anda ada fikir dia datang dari mana. Yang penting anda nak pakai macam kata beras. Anda ada tanya ke tukang beras tu, ni beras apa salah awak jual saya mahal? Awak kan beli daripada ini beli daripada itu, daripada itu. Tak tanya kan, beli saja kan, pakai. Nasib baik ada tukang jual beras. Kalau tak ada tukang jual beras, awak makan rumput. Jadi ini cara biasa, konvensional. Jadi apa bezanya dengan pemasaran, cara network marketing? Pertama, apapun jenis pemasaran, produk atau servisnya nak bagus. Produk atau servisnya pengguna perlukan. Ya, dan mereka akan menggunakan selamanya kerana kualiti barang tu. Barang tu kira memang bagus kualitinya. Kalau dia tak bagus, sistem pemasaran apa pun dia akan runtuh. Tak kira apa jenis pemasaran. Supply cara macam mana pun, dia akan tak ada pembelian ulangan. Customer akan stop membeli. Baik. Jadi cara network marketing ni, anda lihat kat bawah ni, dia menghilangkan orang-orang tengah.
Bermakna kilang menghasilkan barang tu, membuat barang tu, dia manufacture barang tu. Lepas tu dia tak pakai ejen, dia tak ada pemborong, dia tak ada retailer, dia tak ada iklan-iklan yang berjuta-juta tu, semua dia keluarkan yang parasite penghisap darah orang tengah dia keluarkan. Jadi kilang untung banyak, duit tu akan dibagi-bagikan kepada anda yang menjalankan sistem networknya. Bermakna dari kilang $10 sampai ke anda pun 100 juga. Sama cara konvensional. Tapi tak ada orang tengah. Bermakna syarikat contoh For Life, dia sudah untung 90 kat sini. Pasal modal dia 10, jual kat anda 100, untung 90. Bayar bonus 64%. Masih ada untung 26% untuk biayai research and development, biaya kajian-kajian untuk dapatkan produk yang benar-benar hebat. Jadi sistem bijak. Kerana dia buang semua penghisap darah, parasit ni, parasite ni, tak ada parasite network marketing ni. Jadi ini yang nak faham dulu. Sistem pemasaran dari kilang direct kepada pengguna tanpa orang tengah. Ini pertama nak faham. Baik. Kedua, bila dah faham ni, kenapa dia menciptakan paling ramai jutawan di dunia dan kenapa orang-orang yang boleh berfikir akan berada dalam industri ini. Syaratnya, syarikat tu punya produk yang benar-benar hebat. Baik. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, kenapa For Life mampu bayar anda 64%, berjuta-juta setiap bulan dibagi-bagikan kepada anda semua, kerana dia tidak menggunakan orang tengah, iklan-iklan, jadi keuntungan boleh dibagi-bagikan kepada ramai. Ini datangnya 64%. Ya. Lepas tu orang yang tak faham ni, dia tak faham mana boleh syarikat boleh bayar orang sampai berpuluh ribu, ratus ribu, bohong lah. Pasal dia tak faham tu. Dia tak faham tak ada kos iklan, tak ada kos orang tengah. Dari sebab utama seseorang tu berada dalam network marketing, termasuk diri saya sendiri, adalah kerana saya mencari passive income, iaitu juga disebut sebagai residual income. Apa itu residual income? Ia adalah wang yang datang ke dalam kehidupan anda, ke dalam bank account anda, terus-menerus, tanpa henti, walaupun anda pilih untuk tidak usahakannya lagi, anda pilih untuk berhenti tak mau jalankan bisnes lagi, tapi duit tak stop datang. Bermakna anda menggerakkan satu sistem, bila sistem tu bergerak, dia bergerak sendiri, dia yang mendatangkan wang untuk anda, bukan anda yang nak pergi cari wang lagi. Itu namanya passive income, wang yang datang terus-menerus. Jadi penting tak untuk kita semua belajar ilmu ni? Kalau sekolah pandai-pandai pun kat dunia ni, pergi universiti mana pun ada PhD pun, tapi kalau tak faham ilmu ni, rugi jadi manusia sebab sentiasa kena cari wang sampai mati. Besok nak mati lagi sibuk cari duit lagi. Dia tak tenang hidup dia, dia tak merdeka, dia tak dapat nak menikmati hidup dia sebab dia mencari wang siang malam tak stop. Jadi kena belajar ilmu ini. Sedangkan ilmu ini tak semestinya anda graduate university baru anda boleh belajar ilmu ni. Orang yang paling bodoh kat dunia tak pergi sekolah pun berhak belajar ilmu ni. Sebab tu kadang-kadang kita heran tengok orang yang sekolah tak pandai, yang jadi kaya, yang pandai-pandai pun masih pergi kerja. Ya? Sebab tak buka minda untuk ambil tahu passive income tu apa. Baik, kenapa passive income ni penting? Kerana kita ni, kebanyakan manusia ni adalah pedagang waktu. Pedagang waktu. Maknanya anda gadaikan waktu untuk dapat duit. Anda kena gadaikan 8 jam satu hari untuk dapat gaji yang 8 jam. Anda kena gadaikan waktu kat warung 10 jam ke 12 jam untuk dapat untung yang 10 jam tadi. Anda bekerja pun sama, anda doktor gigi pun sama. 8 jam duduk itu cabut gigi orang tu, itulah hasilnya daripada 8 jam tu. Kalau hasilnya kurang, macam mana? Kena naikkan anda punya bil lah. Anda akan naik, kalau bil tinggi sangat, orang yang sakit gigi tu cabut gigi tak sakit. Bayar bil lagi sakit. Dia cakap, lama-lama tak ada orang nak pergi klinik awak pun. Jadi, bahayanya apa pedagang waktu ni? Apa bahaya dia, orang yang bekerja ni? Sebab tu, orang tak faham risiko yang paling besar adalah orang yang bekerja. Risiko yang besar adalah orang yang pakai tenaga sendiri. Apa risiko dia? Pertama, waktu terbatas. Bermakna wang anda terbatas. Kenapa waktu terbatas? Manusia ni, orang yang paling kaya ke paling miskin, waktunya Tuhan beri cuma 24 jam sehari. Sekuat-kuat mana anda usaha, itulah hasil anda daripada 24 jam. Tak boleh lebih lagi. Paling kuat kerja pun 24 jam. Dan kalau waktu itu berhenti, anda tak ada jam, waktu itu berhenti, wang berhenti. Kenapa waktu boleh berhenti? Kenapa waktu boleh berhenti? Waktu anda tua dibuang kerja. Waktu recession, gawat ekonomi, anda kena buang kerja. Downsizing, anda kena buang kerja. Business bankrupt, tak ada income lagi. Accident, tak boleh kerja lagi. Duit stop. Penyakit berpanjangan, waktu pun dah berhenti. Ya?
kemalangan, ke macam-macam perkara, kematian, duit pun dah stop. Bermakna risiko tu pasti kan? Risiko adalah pasti bagi pedagang waktu. Jadi anda tengok keliling anda, berapa banyak manusia ni pedagang waktu. 97% at least semua pedagang waktu. Kena gerak baru duit gerak. Duit stop. Dan waktu terbatas. Bermakna duit yang dia dapat pun terbatas. Tak boleh nak berganda-ganda duit tu kerana waktu tu 24 jam je sehari. Baik. Jadi bahaya dia apa? Bila wang berhenti nanti, anda punya hidup kalau belum berhenti, nyawa belum berhenti, nafas belum berhenti, bil ada berhenti ke? Api, air, duit elektrik, pakai gas kat rumah, pakai telefon ke, pakai handphone ke, makan minum seharian, duit belanja anak sekolah, kredit kad punya ansuran, anda punya teks, anda punya hutang kereta, anda punya insurans, ada stop ke? Kerja dah stop ni. Masa dah berhenti ni, dah sakit, dah apa ni. Tapi ni bil tak berhenti ni. Jadi akhirnya, orang yang dah kaya pun boleh jatuh miskin, apalagi orang biasa. Kena jual balik rumah dia, harta benda kena jual, kereta kena jual, kerana apa? Kerana duit masuk dah tak ada lagi, sebab dia dah tak boleh nak bekerja lagi, kerana dia adalah pedagang waktu. Soalnya sekarang, soalan bagi anda. Soalan cepu mas. Soalan cepuk mas ni nama dia. Adakah pekerjaan anda sekarang, atau pendapatan yang anda dapat sekarang terjamin? Anda boleh jamin tak? 1 tahun dari sekarang, syarikat atau majikan anda masih nak pakai anda lagi. Anda boleh jamin tak? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang, pekerjaan anda tetap terjamin, yang garanti anda tak akan kena buang. Boleh jamin tak? Tak boleh jamin. Bila-bila je boleh kena buang. Sekarang dah beratus ribu ni orang kena buang. Di dunia dah makin berjuta orang kena buang, dan akan datang tahun depan ni tak tahu berapa juta lagi kerana dah pakai sistem robotik, artificial intelligence. Tenaga kerja manusia banyak tak akan digunakan lagi. Pekerjaan yang hilang akan hilang selama-lamanya. Jadi perlu anda memahami konsep residual income, konsep anti-recession ini. Jadi jangan jadi pedagang waktu. Kerana inilah akibatnya pedagang waktu, kerja pangkat bagus-bagus pun kena buang. Sana sini kita tengok orang kena buang kerja. Graduates in crisis. Dikatakan graduate crisis maksudnya, habis sekolah, graduate ni, jangan grade yang bagus, jangankan nak dapat kerja bagus. Kerja belum tentu dapat. Jangankan kerja bagus, kerja pun belum tentu dapat. Jadi zaman anak-anak kita nanti tak tahulah macam mana, kerana banyak yang semua graduate, semuanya pandai tapi kerja je tak ada. Ya. Jadi jangan kita bangga dengan pekerjaan kita kerana bila-bila masa je boleh hilang. Ya. Dan jangan mimpilah nak dapat gaji yang sama kalau boleh dapat kerja lagi pun. Ya. Apatah lagi kalau orang umur dah masuk 40, kalau dah hilang kerja, kalau anda apply kerja, tukar interview juga apa? Awak umur 40 nak kerja. Tak, saya ingat awak pergi beli varnish, bawa cat badan awak letak diri awak atas almari, jadi patung sudah. Tak ada orang nak pakai pun. Tak ada orang nak pakai. Jadi ini tadi di Singapura ni, di Malaysia. Di Malaysia, beribu-ribu pekerjaan, tak kiralah pensyarah ke, awak kerja Petronas pangkat tinggi ke, banyak yang hilang pekerjaan. Apa kerja di MAS ke, awak pilot ke, apa ke, bila dia tak pakai, dia akan buang. Pasal dia bisnes tu tak menguntungkan, buat apa dia simpan kita lagi. Ya. Jadi kemewahan yang sebenarnya apa? Kita fikir ni. Harta kekayaan ke atau pendapatan yang berterusan? Yang mana dikatakan mewah yang sebenar? Orang kaya ke atau orang yang duit tak stop? Duit dia datang je. Sudah tentu anda dapat tahu jawapan dia. Ya, adalah pendapatan yang berterusan. Inilah mewah sebenar-benarnya. Sekarang kaya belum tentu mewah kerana boleh hilang kekayaan tu. Ya. Kenapa kekayaan tu boleh hilang? Katakan anda pakar bedah, surgeon. Gaji besar 100,000 sebulan. Bila anda kena penyakit arthritis, anda dah tak boleh nak pakai ni jari untuk buat operasi apa semua. Anda kena buang kerja. Bila anda kena buang kerja, anda pay 100,000 dah stop. 100,000 dah stop, itu rumah. Anda pakai rumah banglo tu, ada 2 kereta, ada 3 maid, ada 1 tukang kebun. Nak bayar macam mana? Akhirnya kena jual balik tak rumah tu? Kereta tu jual tak? Jadi, dah jatuh miskin sebab anda tak ada passive income. Sebab itu, kena faham ni. Jangan kita menggila jadi kaya. Kita belajar ilmu pendapatan yang berterusan. Soalnya sekarang, berapa lama anda dapat bertahan jika anda terpaksa berhenti kerja atau terpaksa berhenti bisnes besok? Tak kira lah anda bisnes, tengah bisnes, makan, minum ke, restoran ke, warung ke, bisnes online ke apa ke, ataupun anda sedang bekerja. Kalau anda terpaksa berhenti,
dari pekerjaan atau bisnes anda, berapa lama anda boleh bertahan? Berapa lama? Ada orang boleh bertahan 3 bulan je saving dia. Lepas tu dah melingkup lah, dah huru-hara lah hidup dia. Pasal duit dia dah tak ada. Ada orang sebulan je boleh tahan. Lepas tu dia jadi orang gila. Sebab tak ada duit. Kalau terpaksa berhenti. Sebab tu saya cakap tadi, kalau dah terpaksa berhenti akibat dibuang kerja atau kena penyakit atau kemalangan, banyak orang jadi stres, jadi tak gembira hidup ni. Dunia runtuh bagi dia, langit tu runtuh kerana dia tidak ada pendapatan lagi. Jadi kekayaan sebenarnya adalah ini. Kalau anda berani cakap ni, kalau aku berhenti kerja besok, aku berhenti buat bisnes, aku tidak bimbang tentang wang, semua hidup aku tak bimbang, sebab wang tetap akan datang mencari aku walau di mana aku berada, walau aku dah mati dalam kubur pun duit tak stop cari aku. Ini baru orang mewah. Anda berani tak cakap ni? Anda boleh tanya siapa-siapa, berani tak cakap ni? Kalau aku berhenti kerja besok, aku berhenti berniaga besok, aku tak bimbang pasal duit. Sampai bila aku tak bimbang pasal duit? Sebab duit tetap datang cari aku. Ini yang nak dibelajar ni. Ini ilmu yang orang-orang terkaya dunia suruh belajar. Ini yang Jim Rohn suruh belajar ni. Ini yang Sir Richard Branson suruh belajar ni. Bob Proctor suruh belajar ni. Passive income. Dan mereka mengatakan dalam konsep passive income ni, network marketing adalah yang terbaik bagi kebanyakan hampir semua manusia di dunia. Jadi wang yang datang terus-menerus, walau anda tidak usahakannya lagi, itu yang dinamakan kemewahan yang sebenar. Itu sebab yang anda sekarang berada dalam for life, kerana itu yang nak dipelajari. Itu yang paling utama. Macam mana duit boleh datang terus-menerus walaupun tak buat lagi satu ketika nanti. Jadi kejayaan luar biasa dalam network marketing ni, yang banyak orang jadi jutawan dalam dunia, mendapat passive income, dan industri ni telah terbukti. Sebab tu lebih 100 juta manusia berada dalam industri ini, dan turnover tahunan, sales tahunan tadi, setiap tahun tadi sudah lebih dari 200 bilion US dollar. Bermakna industri ini sangat-sangat besar, telah mengalahkan banyak industri perniagaan jenis lain di dunia ini. Jadi anda kena bersyukur dan sangat beruntung. Kena bangga. Kalau orang tanya awak buat apa? Saya network marketing. Nak kata apa? Tak. Kalau bukan network marketing, anda cakap ni, kalau bukan network marketing saya tak buat. Saya tak nak buat. Saya tak minat benda lain. Kalau network marketing saya buat. Itu orang bangga. Sebab anda berada dalam konsep residual income yang orang tak faham. Jadi seorang pakar keuangan terkenal dunia dan penulis buku bestseller Rich Dad Poor Dad, namanya Robert T. Kiyosaki, mengatakan apa dalam sebuah buku dia? Dia kata network marketing ni bukan sekadar bisnes. Ia adalah suatu revolusi dunia abad terkini, kerana buat pertama kalinya dalam sejarah dunia, kini orang-orang biasa seperti saya dan anda juga berpeluang untuk hidup mewah dan berjaya, yang pada masa dulu hanya orang-orang kaya je boleh makin kaya. Orang-orang kaya beli franchise makin kaya. Orang kaya buka kilang makin kaya. Tapi sekarang network marketing wujud kat dunia ni, dia adalah sebuah revolusi abad terkini, dan tak ada alasan lagi untuk siapa yang miskin papa kedana pun untuk menjadi orang mewah dan berjaya, kalau dia mau ambil tahu dan berusaha. Kalau tidak, orang miskin tu memang sepatutnya miskin sebab dia hanya mencari alasan untuk tidak mau belajar. Tapi network marketing ni anda jangan salah silap. Janganlah anda sangkakan tu seperti taruh duit, duduk diam-diam, masukkan mak bapa, invest duit, lepas tu dapat duit. Itu semua skim pembohongan, penipuan. Di Malaysia ni ada banyak. Ini berapa tahun lalu ada 77, lepas tu dah ada 200 lebih, dekat 400-500 lebih dah. Jadi berjuta-juta manusia di Malaysia, di dunia ni, dan Malaysia pun ada 1 juta, 2 juta orang yang dah terkorban gara-gara money game ni, scam ni. Pasal banyak yang sangka ada jalan pintas. Banyak yang malas. Malas nak belajar, malas nak buat bisnes. Jadi dia ingat nak shortcut, ada duit, keluarkan duit mana-mana ke, jual tanah ke, jual apa ke, ambil duit nenek, datuk nenek, bawa bantal ke, pergi longgokkan, lepas tu duduk diam-diam, senyum, ingat boleh jadi kaya. Ini orang yang senang ditipu. Dalam dunia tak ada. Dalam dunia tak ada konsep tu. Tak ada konsep yang awak invest, duduk diam-diam, boleh jadi kaya. Investment yang betul semua long term, 10, 20, 30 tahun untuk untung. Dia tak ada bulan ni masuk lagi 3 bulan jadi orang kaya. Itu semua adalah umpan untuk anda tambah duit lagi supaya cukup masa, duit anda semua kena rapuh. Kaya perlukan masa, perlukan ilmu, perlukan proses waktu. Jadi jangan kita mudah terpengaruh, dan kebanyakannya sekarang kalau nak tipu orang, ambil title datuk, bayar 200,000, pergi kat Sultan ambil title datuk, dah dapat title datuk, pergi tipu orang. Jadi jangan percaya, terutama terpengaruh dengan orang pangkat ustaz, pangkat lebay,
pangkat datuk kerana orang-orang ni, bukan semua, kebanyakannya ambil title tu kerana tujuan nak tipu duit orang. Sebab orang percaya pada Pak Lebay. Orang percaya pada datuk. Tapi datuk ni yang paling banyak menipu orang. Ya? Minta investment nak buat emas, nak buat apa, investment emas lah, nak buat hotel kat Mekah. Arab ni kurang duit ke nak pakai duit awak kat Malaysia ni? Arab tu orang kaya jauh lebih banyak. Ni nak suruh invest kat, buat hotel kat Mekah pula. Kan kelakar tu. Baik. Jadi mana lebih penting ni? Mengapa anda join network marketing, anda join follower, atau cara macam mana nak buat network marketing ni? Anda ingat rasa mana yang penting, lebih penting ni? Ada dua perkara kat sini. Mengapa? Mengapa aku join follower Atau macam mana aku nak buat bisnes ni? Macam mana aku nak jalankan bisnes ni? Bagi anda mana yang penting? Banyak orang selalu cakap cara penting. Tapi sebenarnya, walau cara penting, tapi mengapa adalah jauh lebih penting dari cara. Kalau anda tak tahu mengapa anda buat for life ni, cara tak penting. Anda tetap akan gagal. Sebab mengapa tu adalah pertama sekali. Bila anda tahu mengapa, dengan sendirinya proses mencari ilmu, mencari cara tu akan datang. Kerana cara tu, dia perlu waktu. Dia bukan terus join hari besok terus pandai. Bukan. Setahun, 2 tahun, 3 makin pandai. 4 tahun, 5 tahun makin expert. Jadi cara tu datang kerana kita kekal. Kenapa kita kekal? Sebab mengapa kita join network marketing tu sudah kuat tersemat di hati. Mengapa tu nak betul dulu. Jadi kekuatan mengapa tu, mengapa adalah 80% kekuatannya lebih kuat dan cara tu cuma 20% saja. Cara tu 20, memang cara penting. Cara nak buat Facebook macam mana? Cara nak telefon orang, nak jemput, nak jumpa, nak cakap macam mana? Itu boleh belajar. Itu belajar. Tapi kalau mengapa tak kuat, tak sempat belajar, anda dah tergolek. Tak sempat belajar, dah putus asa dah. Tak sempat pandai, dah meninggal dunia dah pun. Sebab mengapa tak kuat? Impian tak ada. Dia tak kuatkan pada impian dia. Ya. Jadi 3 prinsip kemewahan yang diajar oleh seorang billionaire terkenal dunia. Dia seorang pakar bisnes, pakar keuangan. John Paul Getty. John Paul Getty ni cakap apa? 3 prinsip kemewahan. 3 ni anda kena hafal. Pertama, anda harus jadi bos anda sendiri. Maknanya anda bukan kerja makan gaji. Jadi anda buat for life ni, anda adalah bos anda sendiri. Kedua, anda harus leverage masa. Leverage nanti saya terangkan. Dan ketiga, anda harus miliki unik dan highly consumable product. Produk anda tu kena unik dan barang yang ada pembelian ulangan. Customer tetap pakai setiap bulan. 3 ni nak ada. Kalau salah satu ni tak ada, tak jadi. Kita kupas satu-satu ni. Anda harus jadi bos anda sendiri, maknanya apa? Anda dapat keuntungan, bukan gaji, bukan makan gaji. Anda berusaha dan dapat keuntungan. Itu namanya bisnes. Anda adalah partner pada for life. Anda adalah rakan bisnes. Anda bukan bekerja dengan for life. Anda berusaha pada waktu yang anda pilih, anda tentukan, bukan syarikat tentukan. Itu namanya anda bos. Dan jumlah keuntungan anda yang tentukan, bukan company tentukan. Bermakna anda nak 10,000, anda tentukan. Anda nak 100,000 setiap bulan, anda tentukan. Anda nak 1 juta setiap bulan, anda yang tentukan. Kerana anda bebas buat pilihan untuk dapat sebanyak mana yang anda nak. Jadi ini syarat pertama. Anda adalah bos anda sendiri. Jadi anda semua kat dalam ni sekarang, yang tengok ni Facebook Live ni, siapa? Anda orang biasa ke bos sekarang? Aku adalah bos. Cuba type situ semua. Aku adalah bos. Biar kita tengok berapa banyak bos kat dalam ni. Ya. Jadi anda tak bekerja dengan saya tak bekerja dengan anda, saya pun bukan bekerja dengan for life. Kita semua adalah business partner. Ya. Prinsip yang kedua, anda harus leverage masa. Anda tidak gunakan tenaga dan masa diri sendiri kerana tenaga dan masa anda terbatas. Kalau siapa usaha pakai tenaga sendiri, dia tak akan kaya. Dan satu hari nanti dia jatuh miskin sebab tenaga dia dah tak kuat, dia dah tua dan waktu dia pun dah terbatas. Jadi adalah anda tidak menggunakan bakat, kepandaian atau kepakaran diri. Kerana kalau anda pakai bakat, kalau anda dah sakit, bakat tu dah tak boleh pakai lagi, kepandaian tak boleh pakai, macam mana duit nak datang lagi? Pasal bakat tak boleh ajar kat orang lain. Bakat tu diri sendiri. Sebab tu kat sini banyak orang, dia tak ada bakat apa pun. Tak ada bakat apa pun. Tapi income dia mengalahkan orang yang macam-macam bakat. Boleh buat tu, boleh ni, boleh berlakon, boleh apa, boleh nyanyi, boleh buat gimnastik, boleh apa. Kita tak ada bakat apa pun. Asal kita boleh dapat lebih dari dia. Pasal kita faham sistem leveraging. Jangan pakai diri, pakai orang lain punya kekuatan. Okey.
Ketiga, berusaha beramai-ramai dan masing-masing lakukan sedikit untuk capai matlamat yang besar. Anda ingat tak tadi kalau kita buat komplain pecah 8? Walaupun anda kena 8, tapi masuk tahap 1, 2, 3, 4, dah ada 4,000 orang dah. Bukan anda cakap dengan 4,000 orang. Anda bercakap dengan 8, sedikit je. Orang yang 8 pun cakap dengan sedikit je, 8. 8 pun cakap 8. Tapi dah jadi 4,000 orang dan anda dapat hasil bukan dari 8 orang. Anda dapat hasil dari 4,000 orang, dari 40,000 orang, dari 400,000 orang. Itu hasil daripada leveraging, pakai tenaga ramai, bukan tenaga diri sendiri. Diri sendiri pun buat tenaga, tapi tenaga tu pakai sikit. Dan ajar orang, semua buat sikit, buat sikit, buat sikit, buat sikit. Ya? Dan John Paul Getty cakap, adalah lebih baik anda untung 1% dari 100 orang, dari anda untung 100% dari usaha sendiri. Bijak Kerana kalau anda untung 100% dari usaha sendiri anda untung, kalau anda dah tak boleh usaha lagi, jadi zero tak? Persenan jadi zero tak? Tapi kalau untung 1% dari 100 orang, bermakna anda tetap dapat 100% walaupun anda tak buat apa-apa lagi. Kerana 100 orang tu kalau tumbang pun 2-3 orang pun anda masih 97% untung kau. 5 orang meninggal, anda masih untung dari 95%. Sebab tu ni konsep leveraging. Sebab tu orang yang buka restoran, katakan bos restoran, dia tengah main golf, tapi duit dia masuk lebih banyak pada pekerja kat restoran tu, yang tukang masak, tukang cuci, tukang apa. Sebab dia leverage kat pekerja dia. Kalau bos kilang, leverage kat 1,000-2,000 orang. Tapi kalau anda berada dalam for life, anda boleh leverage tanpa batas. Boleh leverage ke 1,000, 10,000, 100,000 orang. Anda boleh dapat hasil lebih besar dari bos-bos kilang. Bayangkan, orang keluar berjuta-juta ringgit nak buka kilang. Anda keluar duit 400-500 ringgit, anda boleh kalahkan income dia. Sebab tu kalau orang faham ni, tak ada orang menolak network marketing. Okey. Yang ketiga, tadi jadi bos sendiri, leverage masa. Ketiga, anda kena ada apa? Unique and highly consumable product. Okey. Ni. Produk anda mesti lain dari yang lain di pasaran. Pasaran tak sama dengan produk anda. Satu sebab yang kuat kenapa orang harus terus membeli dari anda. Dia kena berkesan, efektif. Kalau tak berkesan, orang cuba sekali je. Lepas tu orang tak akan beli lagi. Dia pun tak akan nak kasih tahu orang lain. Dan kegunaannya adalah untuk semua lapisan umur. Produk yang hebat adalah produk yang daripada budak kecil sampai orang tua pakai, laki-laki pakai, perempuan pakai, nenek-nenek pakai, pondan pun pakai. Itu produk paling hebat. Jadi transfer factor ni semua pakai tak? Bukan semua pakai, bukan pondan kedi pun pakai. Haiwan pun pakai transfer factor, kuda pun makan transfer factor, anjing pun orang kasih transfer factor, kucing pun orang kasih transfer factor. Anda bayangkan boleh tak syarikat lain lawan ini? Banyak syarikat lain, orang dewasa je pakai, budak kecil tak boleh pakai. Vitamin herbal budak baby tak boleh pakai, ini baby boleh pakai. Kalau produk company jual skincare perempuan je pakai, pondan pakai, laki-laki tak pakai, awak saya tak pakai, nenek awak pun tak pakai. Dan satu lagi, mesti patented. Produk tu patent, dia ada hak cipta supaya tak ada syarikat lain boleh tiru dan menjualnya. Baru bisnes anda terlindung. Barulah anda boleh berjaya mencipta kemewahan. Kerana kalau produk anda bagus macam mana pun, tapi kalau tak ada hak cipta, sekejap masa orang lain dah tiru dah. Beratus-ratus syarikat lain pergi jual stem cell, pergi jual manggis, pergi jual kopi Tongkat Ali, jual kopi Kacik Fatimah, jual kopi ginseng, kopi gamat, kopi apa, kopi Bengali pun orang jual. Macam mana orang nak berjaya? Sebab barang awak tak ada patent. Jadi berapa banyak orang buat network marketing kat Malaysia ni gagal kerana ni masalah ni. Barang dia tak patent, barang dia tak unik, barang dia tak semua lapisan umur pakai. Jadi inilah berbeza dengan kita. Jadi prinsip leverage masa ni adalah prinsip kemewahan yang sebenar. Leverage maknanya tak pakai seorang, tenaga ramai. Kalau di pulau sebelah tu, seberang lautan, ada harta karun banyak, tapi gelombang besar, naik sampan kayu seorang tak akan sampai sampan akan tenggelam. Awak kena pakai kapal yang besar, sampai besar, tapi kena pakai ramai orang dayung. Bila ramai-ramai usaha sama-sama, bersama-sama satu hati, ramai-ramai sampai harta tu semua orang dapat, boleh bagi-bagi. Tapi seorang tak boleh dapat. Sebab dia tak ada kekuatan untuk seorang melakukan sesuatu untuk dapat hasil yang besar. Jadi masa itu adalah nyawa, kerana itu harus kita leverage masa. Jadi kenapa nak takluk masa ni? Kerana nyawa ni, yang dah lepas, yang dah hilang, dia tak datang lagi semua hidup. Demi masa manusia tu sentiasa dalam kerugian. Semalam tak datang lagi. Hari bulan semalam, berapa hari bulan semalam? Dia tak datang lagi. 5 minit yang dah lepas tadi, semua hidup anda ke depan ni dia tak datang lagi, dah hilang dah. Sebab tu nyawa paling berharga. Kerana itu kena belajar takluk masa. Kena belajar, kalau usaha 1 bulan,
dapat hasil dari orang yang bekerja 5 tahun, dia 5 tahun nyawa dia habis. Awak 1 bulan awak dapat 5 tahun punya nyawa punya hasil. Kan dah shock, dah jimat nyawa tu. Kena belajar ilmu leveraging. Jadi dia membolehkan untuk mencipta kemewahan dan lebih penting lagi mencipta residual atau passive income. Contohnya macam KFC. Dia usaha 10 jam, dia dapat hasil dari 10,000 jam. Kalau dia usaha sebulan, dia dapat hasil dari 10 tahun punya usaha. Sebab apa? Dia tak pakai tenaga dia goreng ayam. Dia pakai beribu-ribu orang seluruh dunia buka cawangan KFC. Orang lain yang buat kerja untuk dia. Sebab itulah dia kaya. Jadi dia leverage masa. Dan bos-bos kilang juga kaya pasal leveraging masa. Kita jumpa bos bentar. Aku adalah bos. Jadi anda jangan heran bila lihat bos anda tinggal rumah, villa yang besar, rumah yang cantik, swimming pool, ada ranch, ada apa. Kaya, kereta ada 4-5 biji, ada maid, ada apa. Lepas tu tepi rumah dia ada surau, musalah dia. Tiap-tiap minggu dia bagi makan anak yatim. Dia buat masjid sana sini. Dia hidup dia penuh dengan berkat kerana kekayaan dia. Tapi kenapa dia kaya? Kerana ini. Contoh, ini adalah struktur organisasi perusahaan. Semua perusahaan berbentuk seperti piramid ni. Semua perusahaan berbentuk piramid. Kerajaan pun berbentuk piramid. Daripada Perdana Menteri sampai ke bawah-bawah, exco sampai kepada rakyat. CEO ni satu orang, kat kilang tu. Lepas tu dia ada idea, dia keluarkan modal, dia gunakan satu idea dan dia gajikan vice president, berapa manager dan supervisor di bawah dia untuk jalankan sistem perniagaan kat kilang itu. Dan bawah manager supervisor ni ada beribu-ribu pekerja. Jadi satu orang kat atas, makin banyak manager dan paling banyak ni kat bawah ni pekerja. Baik, ini struktur sesuatu perniagaan dapat berjalan. Kerana tanpa struktur ni perniagaan tak boleh jalan. Baik. Kenapa? Macam mana dia jadi kaya ni? Bila time dapat duit, piramid yang anda lihat ni, piramid ni bentuk dia jadi terbalik. Bila time dapat duit, ni dia. CEO yang seorang tu, kat atas tu, duit dia dapat paling banyak. Dan kat tengah-tengah tu ada vice president, manager, ada supervisor, mungkin 10-20 orang. Bagi-bagi duit yang banyak ni, yang tengah ni. Dan yang paling bawah sekali tinggal piramid yang kecil kat bawah tu. Dia kena bagi-bagi dengan ramai pekerja-pekerja. Beribu-ribu pekerja bagi duit yang sikit tu. Yang duit yang paling banyak kata bagi seorang je. Kerana CEO, dia leverage dekat manager, dekat supervisor, dekat pekerja. CEO ni leverage kat semua orang ni. Yang orang bawah ni pekerja, dia tak ada leveraging. Dia pakai tenaga sendiri, dia tak pakai tenaga orang lain. Sebab tu dia dapat paling sikit walaupun dia kerja paling banyak. Soalnya sekarang adil ke tak adil? Kerja paling sikit, main golf banyak, makan angin banyak CEO ni. Dia dapat beratus-ratus ribu setiap bulan atau berjuta dapat setiap bulan. Yang bawah ni kerja paling banyak, 4 pula dapat 1,000, 2,000, 3,000 kat bawah ni. Dapat paling sikit. Adil ke tak adil? Mungkin anda cakap tak adil, tapi sebenarnya adil. Kenapa adil? Sebab CEO ni, dia pilih untuk jadi CEO, yang pekerja ni pilih untuk jadi pekerja. Tak ada siapa paksa. Macam kita buat for life, tak ada siapa paksa. Kita nak buat for life sebab kita nak residual income. Orang yang tak buat for life pun, dia pilih tak buat for life. Sebab tu dia tak ada passive income. Semuanya pilihan, saudara-saudara. Jadi jangan kita ingat, oh dah takdir hidup aku macam ni. Tak. Kita pilih sebab Tuhan dah beri kita akal. Jadi CEO ni walaupun dia kerja sikit sebulan 8 jam, tapi dia dapat hasil daripada 8,000 jam. Atau satu hari dia CEO ni kerja 8 jam. Tapi gaji yang dia dapat bukan gaji 8 jam, gaji 8,000 jam. Sebab kalau dia ada 1,000 pekerja, seorang gadaikan 8 jam, 8 jam kali 1,000 orang, dah ada 8,000 jam punya keuntungan. Jadi CEO ni kaya raya. Kerana dia pakai tenaga ribuan orang. Jadi macam mana caranya anda pun jadi CEO kat sini, kat For Life ni? Sebab anda dah jadi bos tadi. Bermakna bos anda adalah CEO. Jadi anda bayangkan, jika anda pun gunakan konsep yang sama, bermakna anda akan dapat kemewahan yang sama, malah lebih dari CEO tadi. Contoh gini, network marketing gunakan konsep leveraging. Anda bermula For Life ni. Katakan seminggu anda gunakan 10 jam. Seminggu 10 jam. Atau sehari 10 jam. Bebas tak kisah. Untuk menggerakkan bisnes anda ni kepada orang-orang lain, kepada keluarga anda, pada kawan-kawan bermasyarakat. Dan katakan anda memperkenalkan kepada 3 orang peluang bisnes ni. Dan 3 orang ni tadi pun anda ajar dia, setiap orang gunakan 10 jam seminggu untuk jalankan bisnes.
Bermakna anda dah leverage tenaga anda, waktu anda kepada 3 orang. Jadi walaupun anda usaha 10 jam, tapi keuntungan anda akan datang dari 40 jam. Sebab 3 orang tadi, seorang 10 jam dah. 30 jam, campur anda dah 40 jam. Dan bila 3 orang ni dah faham konsep yang anda ajar pada mereka, dia sudah boleh ajarkan pada orang lain. Bermakna, kalau kita buat contoh 3 saja, orang yang color pink ni tadi, seorang pun buka peluang pada 3 orang, yang warna hijau ni, bermakna di level 2, anda ada 9 orang dan setiap orang gunakan 10 jam, bermakna anda dah ada keuntungan dari 90 jam. Plus 30 jam, 120 jam, plus anda punya dah ada 130 jam punya untung. Anda usaha 10 jam je. Untung anda 130 jam. Dan bila faham orang-orang ni, kerana dah faham, pergi ke bawah lagi, pada yang biru ni, 3 juga buat sama macam anda. Bermakna dah ada 27 orang. Seorang 10 jam, bermakna ada 270 jam. Campur semua, tenaga usaha adalah 400 jam. Bermakna walaupun anda berusaha hanya 10 jam, tapi hasil yang anda dapat, wang yang anda dapat adalah dari hasil usaha 400 jam. Bukan hasil, patutnya usaha 10 jam dapat hasil 10 jam kan? Tapi tak. Anda dapat dari hasil 400 jam, atau hasil daripada 4,000 jam, atau hasil daripada 40 ribuan tanpa batas, kerana manusia ni tak ada batas, tak ada siapa yang bataskan dia untuk dia terus sebarkan, orang-orang yang biru ni, untuk dia terus sebarkan. Tak ada siapa yang melarang dia. Dah boleh faham? Ini konsep leveraging, tak pakai tenaga sendiri. Baik. Jadi mungkin ada sebagian orang kata, anda biasa dengar, alah, ini orang-orang bawah buat kerja kaya orang atas. Biasa dengar? Orang bawah buat kerja kaya orang atas. Baik. Sekarang saya nak tanya satu soalan. Anda kenalkan yang warna purple, purple kenalkan warna hijau, hijau kenalkan warna biru. Warna biru ni, orang yang warna biru ni, boleh tak dia dapat pendapatan yang lebih besar daripada yang hijau, yang purple dan anda? Boleh tak yang biru dapat besar, income setiap bulan besar dari anda? Boleh tak dalam network marketing? Boleh. Jelas boleh. Malah boleh jauh lebih besar dari pendapatan orang-orang yang di atasnya. Kerana dia tidak ada batas untuk buka berapa cabang. Kalau anda buka 3 cabang, dia buka 4 atau 5 cabang. Dia punya pendapatan bulanan lebih besar dari anda, walaupun anda yang mula-mula jalankan bisnes ini, tapi orang bawah boleh kalahkan orang atas. Bermakna adil tak? Tapi cuba kalau yang biru ni orang yang bekerja kat kilang. Dia usaha kuat-kuat macam mana pun, boleh tak dia kalahkan income bos CEO kat atas ni? Boleh tak? Tak boleh. Bermakna siapa yang skim piramid? Kerja tu piramid. Jadi kenapa orang-orang ni fikir je? Bila network marketing MLM dia cakap orang bawah untuk orang atas. Habis kalau orang bawah untuk orang atas, buat pergi kerja. Awak kerja berapa banyak orang atas yang dah untung tu? Jadi tak logik orang-orang ni kan. Sebab tu dia punya masalah jiwa dia tu yang bikin rezeki dia terbatas. Tuhan tak bagi dia rezeki terbatas sebab dia sakit hati, dia jiwa dia tak betul. Dan kedua, kalau orang yang biru ni, bila dia bergerak, bila dia mula cerita kat orang lain, dia dah jadi orang atas tak? Katakan anda tempat yang biru ni. Anda bercerita pada orang lain pula peluang ni. Anda sekarang dah jadi orang atas ke orang bawah? Anda dah jadi orang atas. Sebab apa? Bawah awak dah ada orang. Jadi kalau bawah awak dah ada orang, takkanlah anda nak komplain orang atas untung, orang atas untung. Awak pun dah orang atas apa sekarang? Awak pun dah untung apa? Apa sebab nak pergi komplain ke atas? Jadi jangan mendongak ke atas. Buat network marketing ni tengok ke bawah macam mana nak tolong ahli-ahli anda supaya mereka berjaya. Kerana kalau mereka berjaya besar, anda semakin berjaya besar. Jadi orang-orang yang kata untung orang atas ni, sebenarnya dia tak untung orang atas pun. Sebab dia tak buat apa-apa pun. Kalau dia tak buat apa-apa, mana ada daripada dia punya usaha untuk orang atas. Jadi dia hanya memfitnah saja. Sebab kalau dia benar-benar usaha, dia bukan orang atas, dia bukan orang bawah. Dia dah jadi orang atas. Sebab bawah dia dah ada orang. Jadi itu konsep leveraging dalam network marketing. Dan di sini saya nak tunjuk anda the magic of the power of one. Power of one. Kalau satu orang ni anda pakai power leveraging ni, boleh jadi luar biasa tak pendapatan anda? Jadi ini pakai kuasa genie dengan Aladdin. Baik, ini contoh power of one. Misal kata bulan pertama ni, kotak sebelah kiri ni, anda bulan pertama perkenalkan kakak anda atau adik anda. Bermakna bulan pertama dah ada 2 orang lah, anda dan adik anda. Bulan kedua, misal kata semua orang hanya perkenalkan 1 saja orang baru. Sebulan hanya 1 je, bukan 2, bukan 3. 1 saja. Jadi bulan kedua anda kenalkan 1 lagi. Adik anda tadi pun masukkan 1. Jadi bulan kedua total dah jadi berapa orang? Dah jadi 4 orang.
kita nak tengok kalau sebulan buat satu saja, selama 12 bulan atau 1 tahun, 12 bulan agaknya ada berapa orang dalam kumpulan anda? Kalau walaupun buat sebulan satu je, ini nak tunjukkan power leveraging tu. The power of geometric progression atau leveraging ni tadi. Kalau anda dah tahu jawapan, jangan ketik kat sini. Yang belum pernah tahu kisah ini, anda boleh teka dan anda boleh type kat sini supaya kita tengok jawapan anda tu dekat ke atau garanti lintang pukang ke, garanti salah ke. Baik. Bulan ketiga jadi berapa orang? Kalau anda bulan ketiga masukkan satu lagi yang baru, adik anda masukkan satu yang baru, adik anda pergi kamu masukkan satu yang baru. Jadi bulan ketiga dah jadi 8 orang. Jadi mula-mula 2 orang, jadi 4, jadi 8. Jadi konsepnya sebulan hanya satu yang baru. Bulan 4 dah jadi 16 orang. Anda pun masukkan satu yang baru bulan 4. Yang lain-lain pun masukkan satu yang baru. Bermakna tiap-tiap orang sebulan hanya bercerita dengan satu orang. Sebab saya nak tunjukkan konsep ni, nak tunjukkan anda apa tau. Orang yang paling bengap pun, paling malas pun, dia akan jadi mewah kalau dia boleh duplikasikan benda ni. Kalau dia boleh ajarkan ilmu ni kepada orang-orang yang dia pimpin, semua orang akan hidup mewah. Tapi kalau boleh buat 3 sebulan, 4 ke 5, 6, buat apalah, buat satu. Ni nak tunjukkan paling teruk punya kes lah. Ni paling teruk lah. Unta perang pasir pun tak ada, malas ni macam ni orang lah. Ni bulan 4 dah ada 16 orang. Bulan 5 bermakna ada 32 orang. Betul? Bulan 6 ada 64 orang. Agaknya bulan 12 ada berapa orang? Boleh tak? Boleh tak? Siapa nak teka? Type kat sini. Anda berusaha dah 6 bulan ni. Sebulan satu. Dah 6 bulan, total kumpulan anda ada 64 orang. Kalau anda sambung lagi 6 bulan, jadikan bulan ke-12 Anda dah buat 6 bulan. Okey, sambung lagi 6 bulan. Agaknya dari 64 orang ni, dia boleh pergi kepada berapa orang bulan 12? Boleh teka? Ada siapa-siapa nak teka? Boleh jadi berapa orang? Kerana ini yang bikin orang yang berada dalam network marketing ni tak buat benda lain, dia tak bisnes lain, dia tak pergi buat kerja lain. Kalau company dia tutup pun dia cari network marketing juga sebab dia faham ni. Dia faham ni, geometric progression ni. Sebab tu dia tak buat benda lain. Ya? Ada siapa-siapa nak type? Ada siapa-siapa ini? Nak teka jawapannya berapa? Ni salah. Salah ni semua. Takkan 6 bulan 64 lagi 6 bulan jadi beribu-ribu. Kalau 64 6 bulan, kalau lagi 6 bulan jadi 128 lah. Betul? Betul tak? Betul lah 128 tu. Pandai 128. Lagi? Ada siapa? 128. Hashim, Supri 128. Atiah 128. Lagi siapa? Ada hadiah. Nanti lepas lockdown kita kasih hadiah. Pak Budi Kuang 1,296. Pandai Pak Budi Kuang, tengok. Ini maja. Muhammad Yusairi 128. Rohana 384. Sebab tu awak tengok jawapan macam-macam jawapan kan. Kerana itu kita ni bila lihat satu benda, bila kita buat satu andaian, jangan kita ingat benda tu betul tau. Pasal pandangan orang lain, pandangan dia lain, pandangan dia ni lain. Jadi kita kena buka minda kita dan menerima pandangan orang lain, baru kita fikirkan dan kita cari jawapan yang paling benar. Gitu. Ya. Jadi macam-macam jawapan ada. Jeng pun ada. Sebulan satu. Dan 6 bulan ni. 64 orang dah ada dalam kumpulan. Tambah lagi. Kerja lagi 6 bulan ni. Agaknya berapa total jadi ni? Jadi ni jawapan dia. Jadi terima kasih anda dengan jawapan-jawapan anda. Menunjukkan anda mau berfikir. Mau berfikir, mau perhatikan apa kelebihan network marketing ni yang tak ada kat bisnes-bisnes lain. Walaupun dengan seorang, masukkan seorang je, sebulan satu je, anda boleh jadi orang kaya tak kat sini? Kita tengok bulan ke-12 jadi berapa orang. Jeng. 128 dah, 300 lah, 300. Betul lah. Pak Budi, mau tipu-tipu orang ya. Dia yang ajar ni, dia pula nak kelentong. Baik. Macam mana boleh jadi 4,096 orang? Anda kenalkan baru 12 orang je. Sebulan satu, 12 bulan baru 12 orang. Walaupun anda hanya bercakap dengan 12 orang, kumpulan anda sekarang dah ada 4,096 orang kerana hanya seorang bercakap dengan seorang saja sebulan. Inilah kekuatan geometric progression. Kalau anda lihat bulan 6,
Daripada bulan 7, 8, 9, 10, 2 kali ganda, 2 kali ganda, 2 kali ganda. Jadi kalau anda fikirkan 4,096 orang, kalau dalam for life, seorang belanja 100 LP, bermakna anda punya kumpulan punya LP kalau seorang satu LP dah ada 409,600 LP. Betul? Dan biasanya di sini anda berdapat 12%. Kata kita ambil senang kira 10% lah, kita ambil 10%. Kalau anda dapat 10% bonus dari 409,000 LP, bermakna anda dapat 40,000 US dollar. 40,000 US dollar. Itu kalau 10%. 40,000 US dollar, anda tukarkan RM. Berapa? Nah, 100,000 lebih. Bonus anda, bulan ke-12 tu dah jejak 100,000 lebih sebulan. 40,000 US dollar hanya gara-gara anda perkenalkan satu orang je sebulan. Ni punya lembab punya orang, punya slow, punya malas pun jadi kaya juga. Apatah lagi orang yang buat 3 orang, 4 orang, 6 orang, 8 orang. Ada saya kenal orang sebulan, 20 lebih orang dimasukkan. Sebab tu memang boleh jadi mewah. Pasal geometric progression, kuasa gandaan. Seorang buat sedikit-sedikit, seorang buat sikit. Tapi ajar pada yang ramai. Ini sebab yang Bob Proctor, Jim Rohn cakap, Robert Kiyosaki cakap buat network marketing. Kerana kuasa geometric progression tak ada kat bisnes lain. Bisnes lain tak ada kuasa ni. Dia tak boleh berganda-ganda. Ya? Cik Akram cakap, ada orang bulan ke-12, dia mula kat sini, bulan ke-12, dia masih seorang. Orang lain kumpulan dah 4,000 orang, dia masih seorang. Awak tahu kenapa dia seorang? Dia beranak, dia dah buat, walau dia balik ke negara dia kat bulan tak ada orang, dia duduk seorang. Tak ada seorang. 12 bulan pun seorang, 12 tahun pun seorang lah. Itulah bezanya orang yang ada impian, orang yang bercakap, dan orang yang tak buat apa-apa sebab dia tak ada impian. Jadi jangan putus asa. Pasal bila anda buat baru 6 bulan, nampak hasilnya sikit, pasal orangnya belum ramai, jangan putus asa. Kerana apa? Kerana bulan ke-6 dengan bulan ke-12 ni, kalau anda lihat ni, baru bulan 6 ni baru 2%, hasilnya baru 2% daripada keseluruhan hasil ni. 64 dengan 4,000 ni jauh beza tak? Jauh beza kan? Tapi banyak orang tak faham. Bila income dia belum besar, dia nak cengeng. Nak putus asa, nak bunuh diri. Dia tak faham. Dia tak faham geometric progression. Dia tak tahu satu ketika dia gandaan tu, dahsyat dia jadi. Ya? Jadi jangan putus asa kerana anda dah faham. Anda dah faham geometric progression. Dalam konsep neuromarketing ni, waktu awal usaha anda banyak. Tahun pertama ni usaha anda banyak. Hasil anda belum banyak. Hasil anda masih sedikit. Pasal anda sedang berdalam proses menyemai benih. Anda sedang menanam benih. Kalau menanam benih tu, proses menanam lah. Bukan lihat hasil. Lihat berapa banyak boleh tanam kat ladang tu. Berapa ekar yang ada. Tanam banyak. Tahun kedua, usaha anda semakin kurang. Tak macam tahun pertama. Tapi hasil anda sudah makin banyak. Tahun ketiga, usaha semakin sikit, hasil semakin banyak. Jadi masuk tahun 4, 5, 6 tu, usaha tu dah makin sikit. Kadang-kadang sebulan, sekali, 2 kali je usaha bercakap. Tapi hasil anda dahsyat-dahsyat luar biasa. Seperti orang yang bekerja 5 tahun, 8 tahun, anda boleh dapat dalam sebulan. Sebulan anda boleh kalahkan orang yang kerja 5 tahun. Jadi ini konsep network marketing. Makin lama usaha dia makin sikit, hasil makin banyak. Jadi ada 5 sebab memilih program yang bikin banyak orang tadi kalau tak faham 5 perkara ni, mereka berada dalam network marketing atau MLM, mereka tetap gagal. Kerana ada 5 kriteria, 5 ciri-ciri memilih syarikat. Jadi kita ni berpandukan kepada ilmu ni tadi yang kita berada dalam for life yang bikin kita berjaya cemerlang. Pertama syarikat tu tadi, dia mestilah syarikat yang global. Jadi keuntungan anda tak terbatas kat Singapura atau Malaysia saja. Keuntungan anda boleh datang dari banyak negara dalam dunia. Syarikat yang stable, bebas hutang. For Life ni bebas hutang. CEO For Life ni berpengalaman lebih 20 tahun sebelum buka For Life. Dia dah berpengalaman dalam syarikat network marketing sebagai co-founder. Syarikat Enrich dulu. Dia adalah co-founder Enrich. Orang kedua. Dan produk sendiri, bukan produk beli dari kilang. Kebanyakan MLM ni, network marketing kita lihat, kat Singapura, baik Malaysia, baik Indonesia, dia bukan kilang. Dia tak ada produk. Dia beli kat kilang-kilang yang murah.
cari benda yang murah kat China, murah kat Taiwan, murah kat Australia. Pergi, lepas tu OEM bikin label, botol, taruh cap dia. Lepas tu dia pergi jual melalui konsep MLM. Dia tak ada barang. Jadi dia tak boleh kontrol kualiti, dia tak boleh kontrol harga, dia tak boleh pastikan barang tu akan tetap ada pun. Jadi For Life ni pertama, barang dia barang sendiri. Dia buat sendiri barang tu. Dia ada tim R&D untuk pastikan kualiti, research and development. Dan syarikat ni tersenarai dalam majalah Incorporated 500 sebagai paling pesat berkembang. Ini kalahkan semua beribu-ribu syarikat lain. Jadi nak buat apa buat syarikat lain yang tak berkembang pesat lebih daripada For Life, buat apa? Ya. Produk, tangga nombor 1, banyak award syarikat dapat. Dalam senarai makanan kesihatan, dia berkesan unik, patent, pembelian ulangan. Makan habis. Ya. Untuk semua lapisan umur, 3,000 lebih laporan sains terdaftar dalam buku rujukan doktor PDR dan harga yang sangat berpatutan. Ini produk. Kita nak tengok kekuatan produk ni ada tak? Bersaing tak dekat pasaran? Ada tak syarikat lain punya produk boleh kalahkan dia? Dari segi keberkesanan ke, dari segi unik ke, dari segi ujian klinikal ke? Jadi kita tengok orang buat syarikat lain kadang terkial-kial, ada yang berjaya dalam Amway, berjaya dekat Herbalife, berjaya kat New Skin, tapi dia tak ada produk macam kita ni. Bermakna kita ni, anda ni sepatutnya jauh lebih berjaya dari mereka tu. Sebab anda memiliki sesuatu yang jauh lebih baik dari mereka. Pelan pemasaran juga, For Life bayar bonus actual tertinggi di dunia 64% dan juga membolehkan ahli part-time berjaya dengan cepat. Sebab start je masuk orang 25% dah. Rapid reward 25%. Lepas tu ada builder bonus. Ada 3 orang je dapat bonus extra lagi. Tapi tu second level, company bayar lagi 25%. Berapa banyak tempat dapat 25%. Ya. Tiada breakaway. Tak ada putus. Sebab tu selama-lamanya orang berkembang kat bawah, anda tak dapat. Gigit jari, halio meleleh, tengok orang bawah tu. Mewah. Tak. Dalam For Life, anda tetap boleh override sampai berpuluh level, beratus-ratus level. Jadi halio tak payah nak meleleh-leleh lagi. Ya. Sokongan, syarikat banyak buat roadshow seluruh Malaysia, seluruh Indonesia. Waktu PKP ni tak adalah lockdown, kita buat roadshow kita melalui Facebook. Sistem latihan oleh leader-leader berpengalaman lebih 25 tahun. Saya sendiri sudah hampir 30 tahun dalam network marketing. Banyak pengalaman. Yang boleh saya kongsikan dengan anda, ilmu yang Allah beri tadi untuk kami kongsikan, bukan ilmu kita. Sistem kejayaan winners yang sudah terbukti kerana kita menciptakan platinum pertama di Asia, di luar Amerika ni kita adalah platinum yang pertama. 3 platinum pertama semua dari kumpulan winners. Timing tepat yang diramalkan sebagai the next billion dollar company kerana produk ni belum ada di berbilion-bilion rumah di dunia ni dan bakal berada di setiap rumah kerana semua manusia perlukan transfer factor. Ada 30 juta rakyat Malaysia perlukan transfer factor. Ada 200 lebih juta masyarakat Indonesia perlukan transfer factor. Ada 7 juta masyarakat Singapura perlukan transfer factor. Jadi yang belum ada transfer factor sebab dia belum memahami atau belum ada orang menerangkan dia lagi. Ya. Tapi ada juga orang kita terangkan 5 tahun dulu, 10 tahun dulu baru sekarang nak beli. Pun ada juga. Sebab apa? Dulu dia rasa dia sihat gitu. Sekarang pun dia sihat tapi dia takut mati oleh Mr. COVID. COVID nak gigit dia takut. Dia beli jugalah. Kita tak takut kan sebab kita dah faham. Pertama kita ada Tuhan, kita ada Allah, kita ada immune system, kita ada transfer factor. Jadi waktu tepat untuk menciptakan paling ramai jutaan-jutaan di rantau Asia dan di seluruh dunia. Jadi 5 tahun ke depan saya yakin ramai dari anda yang sudah mencapai platinum, mendapat lebih 300,000 setiap bulan. 10 tahun akan datang tak tahu berapa ribu lagi orang yang akan mencapai peringkat gold, peringkat international diamond, peringkat platinum juga ramai orang akan capai. Kerana produk sama, plan sama, syarikat sama. Bermakna kalau saya boleh capai, anda boleh capai. Tapi anda ada musuh. Anda ada musuh sini yang sentiasa akan menghalangi anda untuk berjaya, untuk terus melangkah ke hadapan. Musuh ini yang anda kena awas, kena jaga-jaga. Pertama, kalau anda banyak bergaul, bercampur dengan orang negatif, pemikiran anda akan jadi seperti dia. Dia orang tak percaya diri, anda juga akan jadi orang tak percaya diri. Bukan kita nak buang kawan, bukan kita nak buang saudara. Kita jauhkan diri. Kita boleh campur dalam majlis jangan apa, tapi kita tak boleh selalu duduk dengan dia kerana dia tidak ada kepercayaan diri untuk berjaya. Dia sudah terperangkap dengan zon keselesaan hidup. Jadi dia tak akan maju ke depan. Jadi masa kita habiskan dengan orang positif, bukan dengan orang negatif. Kedua, jangan merasa selesa dengan keadaan hidup. Kalau anda rasa selesa, anda pergi kerja, gaji dah okey, TV besar, ada Xbox apa semua, anak pergi sekolah, anda okey dah.
anda dalam bahaya. Kalau terjadi apa-apa, anda akan runtuh. Rumah tangga, keluarga anda akan runtuh. Sentiasa bergerak, bertindak ke hadapan. Kerana kita tak tahu apa yang ada di hadapan. Dan kalau hidup anda boleh lebih bahagia, lebih menikmati kehidupan ni, boleh lebih menjelajah dunia, duit cukup, mewah segala-galanya, kenapa anda nak cukup dengan sikit? Banyaklah. Pertama, anda boleh sedekah banyak. Mana orang dapat gaji kecil nak pergi sedekah banyak? Mustahil, eh? Dan orang yang tidak bertindak setiap hari bersama TTH. TTH namanya Tim Tindakan Harian. Ini kalau tak ada lockdown, biasanya kita berkumpul 2-3 orang, kita pergi sama-sama kat rumah adik-beradik kita. Lepas tu kita tolong dia pergi rumah adik-beradik dia. Dia tolong dia. Setiap hari kita 2-3 orang kita bikin tim, eh. Tapi waktu lockdown ni, tim semua bersapai. Banyak buang masa dan tidak utama keimpian. Makna buang masa komputer game, buang masa layan Facebook tak ada faedah, buang masa layan Telegram, WhatsApp, ambil cerita hal orang, cerita pasal COVID tak habis-habis. Tapi dia terlupa tentang impian dia. Jadi dia tak fikirkan macam mana aku nak sampaikan mesej ni kepada kawan aku. Macam mana saudara mara aku ada berapa banyak kat Malaysia ni. Kat mana nama dia orang nak ambil. Macam mana aku nak hantar apa video, apa aku nak hantar. Dia tak tanya leader dia tau. Macam mana aku nak buat ni, macam mana nak buat ni. Jadi masa tu banyak habis. Lepas tu lelaki tu yang rosak apa? Orang yang bimbang kepada sangkaan dan kritikan orang. Beginilah, awak buat tak betul, orang kritik. Awak buat betul pun lagi banyak orang kritik. Banyak orang kritik orang yang nak berjaya tau. Sebab tu orang berjaya ni, dia adalah orang yang paling banyak dikritik orang. Dan orang yang berjaya ni dia faham. Dia sengaja cari kritikan orang. Dia tahu kalau dia dikritik lebih banyak, itu tandanya dia sedang berjalan di landasan yang betul. Kerana kalau anda tak dikritik, maknanya orang tak pandang anda, orang tak nampak anda pun. Sebab tu orang tak perlu nak kata pasal anda. Tapi kalau anda somebody, semua orang nak kata. Semua orang nak sakit hati yang kita, sebab kita makin berjaya. Jadi jangan takut pada kritikan, bantai je, balon je. Dia nak kritik, senyum je, hantar lagi video. Dia nak kritik lepas 3 hari, hantar lagi video. Kasih dia bisu terus. Ya. Dan lama-kelamaan anda lihat, dia downline anda juga. Dia join. Ya. Sebab dia dah sedar, anda buat bisnes yang betul. Suka menunda. Ni malam ni aku nak hantar ni, tunggu besok lah. Besok nanti lusa lah. Tunda sampai mati pun tak buat apa. Dan musuh yang paling besar lagi, orang yang takut gagal. Buat apa-apa, aku rasa tak boleh buat ni. Nanti aku rasa orang tolak. Aku rasa, inilah musuh nombor 1 yang ada dalam kepala otak anda tu. Itu pergi buang dulu, pergi minum klorok banyak-banyak, pergi cuci otak tu, kasih bersih putih. Selagi ada muni takut gagal ni, buat apa dalam dunia pun tak akan berjaya. Jadi, you are your worst enemy. It is your negative thoughts that hold you back. Nothing else. It's your own thought. Pikiran anda yang menghalangi anda daripada melangkah ke hadapan. Tak ada benda lain yang menghalang. Diri sendiri. Jadi diri sendiri tu yang nak dikalahkan. Diri sendiri tu yang nak diatasi. Barulah anda boleh berjaya. Jadi orang berjaya ni dia tak peduli lah. Dia tak peduli pada orang. Dia tahu pasal dalam ni. Dalam dia dah betul, luar jadi betul. Ya. Membela keyakinan diri. Anda terus-menerus mempengaruhi dan meyakinkan diri bahawa kejayaan besar pasti datang. Anda pengaruh ni. Kau pasti berjaya. Kau pasti berjaya. InsyaAllah kau pasti berjaya. Pasal kau dah jumpa jalan. Dan Tuhan nak kau berjaya. Tuhan nak kau buat kebajikan. Kita selalu berkata ke hati kita ni. Ya. Jadi God give miracle to those who believe. Tuhan memberi keajaiban bagi orang-orang yang mempercayai dan mempunyai keyakinan pada diri. Keajaiban berlaku hanya pada orang yang yakin. Kalau kita boleh tak, habis dah, batal dah. Pasal jangan cakap nak yakin. Ragu, sebesar-besarnya ragu. Jadi itu kena buang dulu. Kerana anda jumpa benda yang, bukan benda-benda yang luar biasa apa sangat. Benda yang dah terbukti 22 tahun. Platinum depan mata anda pun, gold berlambak-lambak. Apa yang nak diragu-ragu lagi? Kemahuan yang membara adalah kejayaan. Bermula. Kejayaan ini bermula dalam minda. Maknanya, anda sudah jelas matlamat anda adalah platinum. Perjalanan anda nanti, bila daripada ni akan jumpa qualified diamond. Dan bila anda sampai qualified diamond, ibarat Johor pergi macap ni. Daripada macap ni akan jumpa pagu. Itu presidential. Daripada pagu nanti akan jumpa nilai, international. Nilai, pergi jumpa Seremban. Itu gold. Daripada Seremban, akan jumpa apa lagi kat atas tu. Dah jadi platinum lah. Jadi ini adalah tanda-tanda perjalanan. Tanda-tanda perjalanan. Jadi anda sudah jelas tau. Lepas ni nak capai ni. Tapi penghujung jalan tu nak ada dulu. Penghujung jalan tu apa? Platinum. Platinum ni nak ada dulu kat sini. Dah sampai. Dah platinum dah. Baru proses perjalanan tu anda jalankan.
Hanya proses saja. Yang anda buat sekarang ni hanya proses saja. Dia akan tetap sampai. Kehendak ujung tu dah dekat sini dah. Ini ujung tu nak ada kat sini dah. Ya. Jadi kemahuan itu tanpa tolak ansur. Nak berjaya ni tak ada tolak ansur. Tak ada, aku nak cuba for life ni. Siapa tahu kalau Allah nak bagi aku rezeki kat sini. Siapa tahu? Siapa tahu? Saya cakap siapa tahu? Aku dah tahu dah. Kau garanti gagal. Pergi berhenti sudah pergi kerja. Tak ada keyakinan tak akan jadi. Tak akan jadi. Ya. Jadi orang yang berjaya ni macam Muhammad Ali, waktu dia masih amateur, masih orang belum jadi champion, dia baru-baru lagi, masih banyak kalah. Walaupun dia masih amateur, dia masuk ring tu nak lawan ni, kat tepi ring tu, dia nak berhadapan orang yang dah champion tau, orang yang dah selalu menang. Awak tahu Muhammad Ali cakap apa? Waktu dia belum pernah menang lagi. Awak tahu apa dia cakap? Dia tak cakap apa tau? Dia tak cakap macam kita masuk for life ni. Mudah-mudahan ada rezeki mudah-mudahan aku menang Muhammad Ali tak cakap I hope I can win. Oh, I hope I can win lah. Kalau dia cakap I hope I can win, nescaya muka dia jadi sambal belacan kena lenyek orang. Dia cakap apa masuk ring tu? I am the greatest, I am the champion. Dia masuk ring, dia cakap dengan orang tu apa? Dia tengok muka orang tu, dia cakap, orang tu pakai belt. Dia tak ada belt ni. Belt champion dia tak ada, tapi dia cakap orang tu apa? I am the greatest, I am the champion. Tengok, pasal tu Allah bagi dia menang. Sebab dia yakin dengan rahmat Allah. Itu bukan orang sombong, itu orang yakin namanya. Kita ni sikit-sikit orang cakap gitu ni sombong. Kita tak faham sombong tu apa. Sombong tu suara hati. Merasa diri, wujud, tak perasan yang semuanya bantuan Allah. Dia faham bantuan Allah. Tapi dia nakkan keyakinan supaya doa dia makbul. Dia kena cakap, I am the greatest, I am the champion. Aku pasti platinum. Aku jutawan yang dermawan. Aku adalah seorang jutawan yang dermawan. Aku pasti platinum. Bukan I hope I can win. Oh, aku nak cuba nasib. Nak cuba-cuba ni. Garanti gagal. Saya belum jumpa lagi orang yang cakap nak cuba-cuba masih ada kat for life ni. Semua dah melingkup bungkus dah. Ya. Jadi satu cara je untuk menang. Kalau nak jalan sini, anda lepaskan jambatan tu anda pergi bom, anda pergi bakar supaya tak ada jalan balik. Selagi ada jalan pulang, sikit-sikit rintangan je nak patah balik. Sikit-sikit rintangan nak cengeng, nak merajuk, nak balik. Tak akan berjaya buat apa pun. Walaupun jalan ni dah diberikan pada anda, konsep network marketing diakui paling banyak jutawan di dunia. Bukan semua orang buat dia boleh jadi jutawan. Kerana orang jadi jutawan ni sebab jembatan dia dah robohkan. Dia tak patah balik lagi. Dia cakap, bila aku bermula, aku akan sampai ke kemuncak perjalanan. Alang-alang menyeluk perkasam, biar sampai ke panggalengan. There's no turning back. Ini baru semangat pahlawan. Terlebih lagi kalau anda duduk di negara Hang Tuah Melaka. Ini belum apa dah nak cengeng. Itu banyak makan cincaluk namanya. Ya. Teknik membina keyakinan diri. Apabila anda lihat di cermin, bila lihat kat cermin? Pagi lihat cermin dan malam. Malam nak tidur tengok cermin. Ini anda amalkan daripada hari ini setiap malam ni. Kalau boleh kuat-kuat biar orang yang belum bangun sahur semua terkejut boleh bangun. Anda cakap kat cermin, engkau adalah bos, engkau adalah seorang platinum, engkau adalah jutawan yang dermawan. Kau adalah bos. Kau adalah seorang platinum, kau adalah seorang jutawan yang dermawan. Cakap dengan diri sendiri. Itu tanda keyakinan. Itu sama dengan Muhammad Ali yang jadi champion seluruh dunia, respect dia sampai hari ini. Sebab tu dia cakap, I'm the greatest, I'm the champion. Anda cakap dengan cermin, kau adalah bos, kau adalah platinum, kau adalah jutawan yang dermawan. Baru ada Tuhan beri anda jadi jutawan. Sebab anda sendiri yakin dengan Tuhan pun maha kaya boleh jadikan anda jutawan. Ya. Baik, ini penghujung-penghujung. Cabaran adalah sahabat. Semua manusia ada cabaran dalam hidup ni. Pergi kerja pun ada cabaran. Traffic jam lah, banjir lah, apa, kereta rosak lah. Dan cabaran menjadikan seorang tu lebih kuat, lebih berilmu, lebih bijak daripada orang-orang yang tak ada cabaran. Dan cabaran, tembok halangan. Cabaran ni menjadi tembok halangan bagi orang-orang gagal. Kalau cabaran je, dia inilah, kasih alasan. Tapi menjadi batu loncatan bagi orang berjaya. Dapat rintangan, dia cari solusi, dia lompat ke atas rintangan tu. Ini mindset orang. Buat benda yang sama, tapi satu makin berjaya, satu dah melompat dah. Sebab mindset tak berbeza. Mindsetnya berbeza. Cara pandang tu berbeza. Jadi setiap cabaran akan membawa anda lebih dekat dengan kerja. Makin dekat. Jadi, lali dah. Platinum ada ni. Kenapa? Sebab dia melalui lebih banyak cabaran dengan lebih cepat. Dia cepat-cepat melalui cabaran. Sebab tu dia capai dulu sebelum orang lain. Orang lain tengok cabaran, termenung. Mula 3 jam, lepas tu 3 hari. Dah tak sadar 3 tahun, termenung.
tak mau lompat tembok tu. Jadi jangan termenung. Cabaran. Come. Silakan datang. Please come. Anda cabar cabaran tu. Sama juga dengan besi. Besi tak akan jadi kuat. Tak akan jadi steel. Kalau belum ketuk, dibakar dengan api yang paling panas. Jadi besi yang berkualiti pun kerana dia melalui cabaran. Jadi cabaran ni adalah anda punya sahabat baik. Jadi tahun pertama ni tahun belajar. Jadi sabarlah. Janganlah terus nak jadi platinum, terus nak jadi orang kaya. Sambil belajar, apprentice, sambil dapat hasil. Memang ada orang baru 3 bulan dia dapat income yang berganda-ganda dari gaji dia. Betul. Pasal masing-masing punya usaha berbeza-beza. Anda juga boleh dapat banyak dalam masa 3-4 bulan pun. Bergantung pada anda punya cara usaha, kemauan usaha. Fokus anda. Kalau lebih banyak usaha daripada tengok TV, daripada komputer game, berjayalah. Kalau hobi tak habis-habis, asyik-asyik nak main tu, nak main ni, nak main tu, game hobi tak habis-habis, komputer game tak habis-habis, apa pun tak edit. Jadi kita kena tunda kenikmatan. Kita korbankan waktu kita dulu supaya kita berjaya. Bila dah berjaya tu, tengoklah TV 24 jam pun, 25 jam nak tengok TV, tak ada orang marah tengok terus. Sebab awak dah platinum. Awak tak buat apa pun, duit datang beratus ribu setiap bulan. Tapi awal tu janganlah berangan macam platinum. Baru qualified diamond kau. Dah sibuk nak main tenis lah, main badminton lah, sibuk pergi beli kayu golf lah, padahal baru qualified diamond, QD. Itu pasal bahasa QD ni, bila dia tak fokus, lama-lama dia jadi kedi. Jadi kena waspada. Bila kita dah jadi QD, qualified diamond, kita kena lebih banyak, lebih bergiat. Baru orang-orang yang bawahan kita ni, anda punya successful, dia respect gitu. Dia ni dah berjaya pun lagi usaha, apalagi aku. Jadi diorang jadi rajin. Tapi kalau dia tengok anda malas, dia pun jadi malas. Dia bukan jadi malas, dia jadi super malas. Jadi jangan melompat-lompat cari formula magic. Bonus tak seberapa lah. Aku yang nak jual water filter. Itu direct selling, Kak Oi. Itu direct selling. Awak boleh memang dapat banyak. Tapi tak ada passive income. Sampai mati pun kena jual barang. Kita ni network marketing. Kita buat banyak orang income kalahkan semua orang yang buat direct selling yang hari-hari jual macam-macam. Kita punya income jauh lebih besar. Kita tak jual apa pun. Sebab kita faham kesabaran. Kita faham networking. Jadi ini orang yang tak faham yang melompat-lompat ni, akhirnya dia terlompat, dia masuk apa? Dia lompat termasuk tempayan, ada sawi asin belacan penuh. Termasuk artis-artis kat Malaysia ni, duit dia banyak buat konsert, kesian si Amy ni. Lepas tu orang cakap dia, Mimi, duit kau masuk ni kau boleh kaya tau, kau tak payah buat apa, duduk goyang kaki je. Dulu kau kena goyang mikrofon, goyang badan, sekarang kau goyang kaki. Boleh kaya, kena duit dia, berjuta dia kena. Sebab banyak orang sangka apa? Ada cara masukkan duit je boleh jadi kaya. Tak. Semuanya tipu. Semuanya tipu. Kalau masukkan duit tak payah buat apa-apa, boleh kaya. Peluang tu tak datang kepada anda. Dia pergi kat sultan, pergi kat menteri, pergi kat agung, pergi kat dewan kroni. Kroni dia orang semua kaya. Peluang tu dia orang sapu dulu. Sebab dia punya duit banyak. Dia ada duit bilion. Buat apa nak pakai duit anda? Tak logik orang jumpa kita nak minta 30,000. Apa sebab tak minta 30 million kat sultan? Kalau benda ni benar boleh untung. Sultan tu tahan tahu duit kat bank setahun untung 2% je. Masuk amanah saham baru 8%. Awak sebulan kasih 20%. Tak nak ke sultan masuk? Tapi kenapa dia nak cerita kat kita? Sebab dia ingat kita ni bahlol. Dia ingat kita ni bahagian macam dia tu. Jadi waspada. Lepas tu orang terkaya dunia. Second richest man in the world. Anda tahu tak Warren Buffett ni? Dia bukan hanya penyokong network marketing. Dia pemilik 3 syarikat network marketing. Anda ingat kalau orang ni orang bodoh, dia nak beli network marketing company ke? Sebab dia tahu adalah trend dunia terkini, network marketing akan jadi besar dan paling besar dalam dunia. Syarikat yang anda berada ni sekarang, trend yang anda berada ni sekarang, inilah juga yang Warren Buffett cakap, benda yang akan jadi sangat besar dalam dunia. Dan Warren Buffett cakap apa? Kalau orang ajak anda masuk sesuatu peluang dan mengatakan tentang untung cepat, dia cakap apa? Jawab dengan cepat-cepat jawab apa? No. Ni orang kaya. Ni orang kaya yang faham. Tapi semua orang kaya faham. Yang tak faham ni kita yang tak kaya ni, tak faham. Kita ingat, kalau boleh untung cepat je betul. Yang untung cepat semua tak betul. Apa persamaan Warren Buffett, Richard Branson, Robert Kiyosaki? Persamaan mereka ni apa? Satu, kebanyakan mereka adalah billionaire. Kedua, mereka penasihat network marketing, trainer network marketing, penulis buku network marketing, dan menjalankan network marketing seperti Jim Rohn, dia menjadi millionaire kerana network marketing. Jadi orang-orang ni semua adalah orang-orang yang menyokong
sebesar-besarnya tentang industri yang anda berada di sekarang, network marketing. Jadi kalau orang-orang terkaya dunia cakap network marketing ni adalah konsep yang terbaik, terhebat di dunia, anda nak dengar lagi ke cakap orang lain? Anda perlu dengar ke tak pendapat orang lain yang ego tadi, yang tak faham langsung. Bila kita suruh diterangkan network marketing apa pun, dia cakap, sama. Samanya apa? Cuba terangkan. Dia tak boleh terangkan, dia cabut lari. Jadi anda boleh faham, banyak manusia ni tadi, dia tak tahu apa-apa dia cakap. Jadi kalau kita nak berjaya, kita dengar pendapat orang yang jauh lebih berjaya dari kita. Kita dengar pendapat orang yang jauh lebih kaya dari kita. Kerana mereka faham, mereka membaca, mereka mengkaji. Okay? Dan adalah, ni satu slide ni saya suka. Unknown Dia cakap apa? Adalah suatu kegilaan yang mana sebagian manusia merasakan 2 hingga 5 tahun dalam bisnes, terutama bisnes network marketing ni. Kalau kita cakap dia, awak buat ni 2 hingga 5 tahun, nanti insya-Allah awak akan jadi orang kaya. Dia rasa tu benda lama tau. Oh lama, 5 tahun, lamanya nak kaya. Tapi dia tak rasa yang dia kerja 40 tahun tu cukup lama untuk kekal miskin. Dia tak rasa pula. 40 tahun untuk kekal miskin. Ni 2 hingga 5 tahun untuk jadi orang kaya. Kan gila tu nama manusia tu. Otak dia tak tahu macam mana, dah terbalik letak kat lutut mana pun dah tak tahu dah. 40 tahun tak rasa terlalu lama untuk stay broke. 2 hingga 5 tahun dia rasa lama untuk jadi kaya. Sebab tu kita jangan hairan lah. Memang manusia ni kadang-kadang ada hidayah dan sebahagian tak ada hidayah. Kita hanya buka mulut bercerita, sebahagian akan ikut, sebahagian dia tetap dengan kehidupan dia lah. Dan seorang pakar distribution, seorang pakar bisnes dan penulis buku yang terkenal, John Milton Fogg, mengatakan, the only people who are not involved in the network marketing are people who don't understand it. Orang yang tidak berada dalam network marketing ni hanyalah orang-orang yang tidak memahaminya. Kalau yang faham, guarantee sudah berada kat sini. Sebab dia faham geometric progression. Dia faham tentang passive income. Dia faham tentang konsep memberi nilai pada manusia. Tolong orang, banyak orang yang mewah, kita jadi mewah. Dia faham konsep mulia ni. Jadi yang tak faham ni, dia tak buat lah. Dia tak berada kat sini. Jadi siapakah yang akan berjaya? Siapa ramai-ramai yang akan berjaya? Semua orang boleh berjaya. Tapi kejayaan tu bukan nasib. Dia bukan nasib. Dia terjadi kerana sikap. Sikap. Negatif ke positif? Anda orang negatif ke anda positif? Kalau anda sikit cabaran dan negatif sikit cabaran, anda buat mana anda negatif? Negatif ni suatu benda nasib ke benda pilihan? Negatif dan positif. Benda yang boleh pilih ke nasib? Takdir. Benda yang boleh dipilih. Kenapa boleh pilih? Sebab dia beri akal. Akal boleh pilih apa? Ni benih racun, ni benih durian. Kalau aku nak tanam, akal cakap apa? Akal cakap tanam benih durian. Buat apa bukan tanam benih racun? Nasib ke? Ladang tu penuh durian, nasib ke? Pasal pilihan. Sama dengan orang berjaya. Orang berjaya tu pasal dia pilih untuk positif. Ya. Jadi kejayaan tu bukan nasib tetapi pilihan. Ya. Namun segala tindakan, segala impian, rancangan yang anda ada ni, macam-macam impian ni, dia tak jadi apa kalau tak ada tindakan. Jadi kena bertindaklah. Kena bertindak. Kalau anda tak tahu macam nak bertindak, anda pergi message, pergi call, anda punya support line, orang atas anda. Bagi saya guide, pertama saya nak hantar video apa bagus kepada saudara mara saya. Kedua saya nak hantar apa message hantar sikit-sikit, jangan satu kali hantar sampai 10 video anda tu dia muntah, berlambat-lambat nanti dia muntah. Hantar satu. Lepas 3 hari hantar satu. Lepas 3 hari hantar satu. Sampai dia respon ni apa benda baru anda hantar cerita. Jadi jangan kita ingat saudara mara kita, kawan-kawan kita hantar berlambat-lambat semua slide Jadi jangan tunda, kerana anda tunda 1 hari jadi minggu, jadi 1 bulan, jadi 1 tahun, jadi semua hidup, bertindaknya tidak. Kerana ada penyakit orang miskin, penyakit suka, nantilah. Ini nak lawan susah tau. Saya bertahun-tahun ada penyakit ni juga dulu. Kerana saya tahu tu benda penyakit, jadi saya dapat lawan. Kita ubat dia. Yang tak boleh ubat ni, orang yang tak tahu dia ada penyakit. Dia tak tahu dia ada penyakit, dia tak tahu nak ubat. Kalau anda tahu, anda suka bertunda, anda akan lawan penyakit tu. Baik, akhir sekali. Seorang jutawan yang terkenal, a well-known millionaire in network marketing, Art Jonek nama. Dia kata apa? If you understood residual income, you would walk through a brick wall to get it. Maknanya, kalau anda betul pernah faham apa itu residual income, apa kenikmatan residual income,
Apa benda ni yang nilai pada residual income ni, yang tidur pun duit lambat-lambat datang, tak buat apa pun duit datang. Kalau anda betul-betul faham tu, tembok batu pun anda akan rempuh lah. Anda akan pecahkan tembok batu kerana anda mahukan residual income tu. Ini orang faham. Sebab tu bila orang tak faham residual income, dia usaha remeh-temeh tu. Dia usaha asal boleh. Lepas tu dia transfer factor, dia cerita kejap besok nak cerita pasal kopi. Lusa dia cerita pasal minyak kereta pula. Lepas tu dia cerita pasal cincaluk pula. Lepas tu dia tak fokus. Ini tanda dia tak faham residual income. Itu mini market bergerak. Kalau anda nak jual semua barang, anda nak jual transfer factor, anda pergi nak jual kopi, anda nak jual spirulina, anda nak jual gamat, anda nak jual minyak kereta, semua anda nak jual, orang kasih peluang, korma pun nak jual, itu mini market bergerak. Itu bukan network marketing. Itu tak akan bawa pada residual income. Itu linear income. Itu satu hari bila anda sakit, tak boleh kerja, semua income anda stop. Jadi jangan jadi supermarket ke mini market, jangan. Belajar jadi network marketer. Fokus kat satu yang terbaik dan satu. Jangan buat dua, jangan buat tiga. Anda bayangkan kalau saya buat for life ni, lepas tu saya pula pergi jual itu, saya pun ada jual ni. Bayangkan anda ni yang bawah saya ni bingung tak? Anda jadi bingung tak? Anda boleh tak fokus kat for life kalau saya sendiri bawa masuk anda, macam-macam benda saya nak jual. Anda pun hancur, anda pun hilang kepercayaan. Akhirnya semua tak jadi, anda tak jadi, saya pun tak jadi apa. Sebab tu sampai hari ini, saya platinum, 6 angka, saya ada buat bisnes lain ke? Saya ada duit boleh invest, boleh buat macam-macam bisnes, kenapa saya tak buat? Sherry lagi kaya daripada saya. Apa benda dia buat? Dia tak buat apa pun. Ada duit dia pergi invest kat property. Dia beli rumah kedai, beli property. Tak ada buat bisnes lain. Tak ada buka kedai. Tak ada yang pergi jual sibuk, jual tu, jual ni. Kenapa? Kerana kita faham. Kalau anda berada dalam parti pun, parti Pakatan Harapan. Takkan sekejap Pakatan Harapan, besok nak pergi masuk keadilan, lusa nak pergi masuk parti UMNO, parti apa semua. Macam mana orang nak percaya kita ni orang gila ni? Kejap-kejap semua dia nak buat. Jadi ini saya lihat kadang-kadang banyak orang tak faham ni. Dia ingat network marketing ni boleh buat macam-macam tau. Tak. Anda buat satu. Kalau anda percaya CNI tu betul, pergi buat CNI. Jangan buat Polife. Kalau anda percaya Elkan tu betul, pergi buat Elkan sampai mati. Kalau anda percaya Amway tu betul, pergi buat Amway. Tapi saya percaya Polife sebab kita dah bandingkan semua dah. Fokus satu, jangan buat dua, jangan buat tiga. Jangan ingat boleh buat dua jadi. Kalau dua boleh jadi, lagi baik buat 20. Tak ada orang jadi jutawan dalam dunia, buat dua benda dalam satu masa. Tak ada. Dia fokus satu. Sebab tu dia jadi, yang lain buat dua, tiga, semua tak jadi. Sebab dia faham network marketing adalah pembinaan organisation. Dia faham network marketing tu menghala pada passive income dan duplikasi dan mengajar dan terus mengajar dan terus mengajar. Tunjukkan contoh yang baik, kita mengajar yang lain-lain. Bukan kita dah berjaya tinggalkan yang lain, tak. Kalau tinggalkan, awak dah berjaya tinggalkan, lama-lama kerjaan awak pun runtuh. Sebab apa? Yang bawah ni tak dapat berdorongan lagi. Tak ada siapa nak pergi tolong dia lagi. Dia belum jadi macam kita, semangat dia belum jadi macam kita. Sebab tu kita kena duplikasi sampai dia jadi macam kita. Dan dia jadi lebih hebat dari kita, baru anda selamat. Dia lebih hebat dari anda. Tanpa anda, dia boleh berjalan lebih laju dari anda. Baru network anda betul. Baru terjamin. Jadi ini, banyak orang salah faham. Dia cepat-cepat sangat, dia nak selesa, dia nak relax, dia nak makan angin, dia nak apa. Bukan tak boleh makan angin, boleh. Nak relax, boleh. Tapi anda, dari semasa ke masa, kena turun padang, kena tunjukkan contoh anda seorang pemimpin yang bernilai, pemimpin yang boleh harap, yang boleh diharapkan. Baik, macam-macam terima kasih banyak pada anda semua. Kerana bila anda ikut training hari ini ni, saya yakin kalau anda boleh faham lah training saya bawa tadi, anda boleh pergi jauh lah. Anda dah faham lah, rupanya tak susah lah nak jadi jutawan ni. Konsep dia simple lah. Cuma cabaran ni normal apa. Cabaran kita bawa Polife pun cabaran juga. Kalau konsep 3M, jadi ahli, beli 2 botol, sebarkan manfaat. Takkan tak boleh buat Benda simple sangat, budak kecil pun boleh buat. Lepas tu dah faham pula, kalau aku tak buat ni, makna aku pergi kerja. Aku pergi kerja tu piramid, setiasa je ke bos tu lebih kaya daripada aku. Dan sekarang dalam Polife aku berpeluang untuk lebih mewah dari siapa-siapa pun. Dan aku boleh lebih mewah dari orang-orang yang bawa masuk aku dalam Polife ni pun. Ni peluang anda. Ni peluang anda jadi manusia yang bernilai. Manusia yang bernilai ni adalah bila dia keluar rumah tu, dia memberi nilai pada manusia lain. Dia boleh memberikan orang negatif jadi positif. Dia boleh serap orang-orang punya alasan, berikan orang jawapan yang meyakinkan orang. Sampai orang tu punya hidup berubah jadi orang berjaya. Itu namanya anda manusia hidup. Anda dikatakan hidup kerana anda boleh hidupkan orang mati. Matinya impian orang tu sekarang dah jadi hidup. Jadilah manusia yang bernilai di atas muka bumi ini. Jadi itu saja dari saya.
Sekian saja. Saya doakan anda terus ikut semua Facebook Live ni kerana senang di rumah sendiri ya, tak payah nak keluar-keluar lagi. Hari Isnin ni saya dengar ada berita istimewa, kita punya platinum wanita pertama di Asia akan buat training yang special. Jadi dia ni dah lama dia tak munculkan diri sebab dia tengah bertapa asap parang. Jadi saya dengar dia asap parang, asap keris, asap cangkul semua untuk memberikan anda yang terbaik pada hari Isnin ini. Dan dia mahu lihat semua orang yang dalam katakan winners ni semua ikut training ni. Kerana ada benda-benda perkara penting yang bila anda faham je, dia akan mendorong anda untuk lebih cepat berjaya dari kebanyakan orang-orang lain. Jadi itu, jumpa anda nanti hari Isnin. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sukses dan go winners.